أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia imam, yang berbahagia semua ahli pentadbiran Masjid Jami' Sungai Gunung. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada di Masjid Jami' Sungai Gunung. Okey, tazkirah yang saya nak bawa pada malam ini ada sangkut paut dengan pengajian Al-Quran. Jadi insyaAllah kita bersama. Tak apa, tadilah ada ni lah. Salam pertemuan. Okey, ini tajuk yang cuba saya nak sampaikan pada malam ini ya. Tafsiran ringkas surah Al-Mulk. Tafsiran ringkas surah Al-Mulk. Jadi kalau sebelum ini saya menyebut tentang kelebihan kita mengamalkan bacaan surah Al-Mulk, yang kalau boleh kita baca sebelum tidur pada setiap malam surah Al-Mulk. Itu dah lepaslah. Jadi malam ini saya nak bercakap, saya nak buatkan sedikit tafsiran ringkas kepada surah Al-Mulk ini, ayat demi ayat dengan secara ringkas sahaja, pendek-pendek sahaja. Ya. Ini ayat yang pertama kita tahu dalam surah Al-Mulk. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang pertama dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mari kita tengok makna dia apa dia. Ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makna dia, maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Jadi tabaraka makna maha tinggi, maha berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat, maha agung Allah yang di tangannya terletak al-mulk, maknanya menguasai pemerintahan. Sama ada pemerintahan itu di dunia dan pemerintahan itu di akhirat nanti. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan memanglah ia, yakni Allah, maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu makna terjemahan lebih kurang ayat yang pertama ini ya. Baik. Ayat yang pertama dia kata apa? Surah Al-Mulk ini memulai dengan lafaz tabaraka. Tak tahu siapa ni, tak tahu. Ayat yang pertama surah Al-Mulk dia mula dengan tabaraka.
Baik, apa makna tabaraka? Tabaraka daripada perkataan baraka. Soalnya baraka. Kemudian tapi Allah dalam ayat ini Allah kata tabaraka. Jadi asalnya baraka. Baraka yang disandarkan kepada Allah. Jadi yang maha perkasa, yang maha mulia itu ialah Allah. Ia bermaksud membesarkan dan meningkatkan zat Allah. Meninggikan zat Allah. Jadi tabaraka maknanya membesar dan meninggikan zat Allah Subhanahu wa taala, mengatasi selainnya, mengatasi selain daripada Allah. Jadi Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung. Yang lain tidak, walaupun mulia tapi tidaklah semulia Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa tetapi tidaklah berkuasa seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan mula tabaraka maknanya maha tinggi, maha berkuasa. Allah yang memiliki segalanya. Kita tengok tabaraka, perkataan pertama daripada perkataan baraka yang disandarkan kepada Allah. Baraka di sini tabarakallah. Perkataan baraka atau tabaraka ini disandarkan kepada Allah. Sebab tu kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha agung Tuhan yang memiliki kuasa sama ada di dunia dan juga di akhirat. Baik. Ia bermaksud membesar dan meninggikan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan tabaraka ini maksudnya kita hendak membesarkan dan mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha berkat. Tabaraka. Allah lah Tuhan yang maha berkat, di mana keberkatan atau kebaikannya sangat banyak. Sebab tu dia kata bikulli syai'in, maha barakatlah Allah pada segala-galanya lah, penuh dengan keberkatan. Dialah Tuhan yang maha berkat dan di mana keberkatan atau kebaikannya sangat banyak. Sebab itu dia guna perkataan tabaraka. Dia tak kata baraka saja, asal perkataan baraka, berkat. Ni tabaraka. Maknanya nak menunjukkan sesungguhnya Tuhan itu memiliki sifat maha barakat. Sama ada di dunia ini dan juga di akhirat. Itu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang mempunyai sifat tabaraka ini. Tabaraka ini hanyalah Allah sahaja, kerana maha tinggi. Allah itu sama ada di dunia dan di akhirat. Dialah Tuhan yang maha berkat, di mana keberkatan atau kebaikannya sangat banyak. Sebab tu dia guna pun tabaraka. Dia tak kata baraka. Baraka berkat saja ni. Tabaraka mana nak menunjukkan keberkatan Allah itu sangat-sangat tinggi. Itu bahasa Arab. Kalau dia ubah sikit perkataan, dah makna yang dimaksud pun dah bertambah ataupun berubah sedikit. Okey. Di sini dia tak kata barakah, dia kata tabaraka. Semakin bertambah sehingga melimpah ruah dan juga berkekalan. Jadi keberkatan Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah dan melimpah ruah banyaknya keberkatan yang diberikan kepada makhluknya, dan juga berkekalan. Jadi keberkatan Allah yang menguasai alam ini sama ada di dunia dan di akhirat,
tetap terus menerus, tidak akan berkurangan. Sama ada di dunia dan di akhirat. Jadi barakah ini menunjukkan makna kuasa. Allah boleh memberi sesuatu ataupun apa saja kepada hambanya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi dengan sebab itulah orang di zaman dulu sebelum kita pun mereka dah boleh makan, mereka dah boleh hidup. Mari zaman kita pun begitu, kita boleh makan, kita boleh hidup, kita boleh berpakaian. Maka apabila kita mati esok, apabila dibangkitkan semula nanti, kita juga akan hidup kembali. Dan jika sekiranya kita mempunyai amal yang baik, Allah akan meneruskan keberkatan yang dia berikan kepada orang itu akan terus menerus sampailah orang itu dimasukkan ke dalam syurga. Itu panjangnya tafsir perkataan tabaraka, makna maha tinggi, maha berkuasa. Keberkatan yang Allah berikan kepada hambanya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dialah Tuhan yang maha berkat, di mana keberkatan atau kebaikannya sangat banyak, semakin bertambah sehingga melimpah ruah dan juga berkekalan. Jadi keberkatan Allah itu maha tinggi, maha banyak, melimpah ruah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya semasa hidup ini ataupun selepas mati, dan sehinggalah orang itu dimasukkan ke dalam syurga, kalau masuk dalam syurga lah. Jadi keberkatan Allah melimpah ruah, tidak habis-habis, tidak putus-putus, tidak berkurangan, malah berterusan keberkatan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi dengan sebab itulah orang dulu-dulu pun mereka mendapat keberkatan. Mari zaman kemudian, zaman kita pula mendapat keberkatan, makan, minum, pakaian, hidup dan sebagainya. Itu semuanya barakah. Dan orang yang akan datang pula selepas kita, begitu juga akan Allah berikan kepada mereka keberkatan. Itu maksud perkataan tabaraka. Dia tak kata barakah, tabaraka, mana keberkatan Allah, kelebihan Allah itu kepada hambanya akan terus menerus sampai bila-bila, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Baik. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki segala keberkatan dan kebaikan. Ayatnya, kerana dialah yang memegang dan menguasai seluruh kerajaan dan pemerintahan di langit dan di bumi. Jadi Allah lah yang maha berkuasa. Dia memiliki semuanya, apa yang ada di atas muka bumi, apa yang ada di langit, dan apa-apa lagi tempat yang ada di dunia ini. Maka Tuhanlah yang mempunyai keberkatan dan melimpah ruahkan keberkatannya itu kepada seluruh hambanya. Ya, baik. Allah adalah Raja, penguasa dan pemerintah yang mengatur, mengurus, memakmurkan dan menjaga kelangsungan alam ini. Allah itu, kalau kita kata raja pun tak apa, sebab Malik asalnya makna raja. Jadi dialah yang berkuasa, dialah yang mengatur, mengurus, memakmurkan dan menjaga kelangsungan alam ini. Seluruh kerajaan dan pemerintahan itu adalah hak eksklusif Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan tiada siapapun memilikinya selain daripada Allah. Jadi kekuasaan yang disebutkan dalam ayat ini, ya, maha barakat, maha berkuasa, hanya milik Allah sahaja. Milik Allah itu sentiasa ada, dan tempatnya pula di mana-mana sahaja.
di dunia ini dan juga di akhirat. Tidak ada seorang makhluk pun yang akan dapat memiliki keberkatan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Kita pun dia tu baguslah, baguslah. Tapi dia tu kaya lah, bagus. Tapi apa yang dia dapat itu sama ada akan berterusan ataupun separuh jalan. Kalau dia buat jahat ataupun apa-apa, Tuhan tarik balik. Itu hak Allah. Tapi Allah yang mempunyai keberkatan ini, tidak ada siapa yang boleh merampas ataupun tidak ada siapa pun yang boleh mengambil keberkatan itu daripada Allah, kecuali apabila Allah nak berikan keberkatan itu kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi di dalam ayat ini nak menceritakan bahawa Allah itu maha barakah. Itu kemudian dia kata penghujung ayat ini menjelaskan kesempurnaan kekuasaan Allah, di mana dia bukan hanya memegang pemerintahan alam ini, tetapi dia juga maha menentukan segala sesuatu. Jadi kalau kita baca wahwa ala kulli syai'in qadir, maknanya nanti akan disebut makna di bawah tu nanti. Dia kata penghujung ayat tadi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok ayat yang pertama Tuhan tamatkan dengan kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? Penghujung ayat ini menjelaskan kesempurnaan kuasa Allah, di mana dia bukan hanya memegang pemerintahan alam ini, tetapi dia juga maha menentukan segala sesuatu. Bukan sekadar dia berkuasa di dunia, tapi dia memiliki segala-galanya. Dialah yang akan memberikan keberkatan itu kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah lah yang menjadikan semua makhluk dan menetapkan hukum dan peraturan untuk mereka mengikut kehendaknya. Begitu juga Allah lah yang menetapkan hukuman. Allah lah yang menetapkan cara-cara yang baik, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Itu penutup ayat yang pertama. Tuhan kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa. Samping dia memiliki keberkatan ini, maka dia juga maha berkuasa untuk memberikan keberkatan itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, sama ada orang itu hidup di dunia dan juga apabila orang itu hidup di akhirat. Misalnya di akhirat nanti dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan si fulan ini neraka tempatnya, ataupun si fulan ini syurga tempatnya. Itu hak dia, kuasa dia, yang Allah miliki. Jadi kuasanya bukan di dunia sahaja, tetapi di dunia dan akhirat, dan selama-lamanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak ni? Sebab dia falsafah sikit. Boleh faham? Boleh. Baik. Itu ayat yang pertama tadi. Saya masuk pula ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini ayat nombor 2 kepada surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cuba tuan baca 1 2 3. Luakum ahsanu amala. Alhamdulillah. Jadi kalau saya padam ni pun tuan-tuan boleh baca. Sebab kita memanglah
berhajat untuk menghafazkan ayat-ayat dalam surah ini ke dalam hati kita, dan begitulah juga ayat-ayat lain dalam surah lain. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu ayat nombor 2. Apa makna ayat ini pula? Ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terjemahan dia, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah, yakni Allah lah yang mencipta kematian, al-maut, khalaqal maut wal hayata, dan dia juga yang menciptakan kehidupan. Allah nak bagi kehidupan ke, Allah nak bagi kematian ke kepada sesuatu, orang ke, binatang ke, pokok kayu ke, apa-apa. Tuhan sangat berkuasa nak menghidupkan ataupun hendak mematikan. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Kenapa Allah mencipta kita kehidupan? Allah bagi kita hidup dulu, lepas itu Allah akan mematikan kita pula. Kenapa? Tujuannya nak menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Jadi semasa kita di dunia ni kita hidup, kita buatlah apa-apa yang tertentu. Tapi di akhirat besok ni akan menentukan kebaikankah yang akan kita dapati ataupun keburukan. Jadi itu berdasarkan kepada apa yang dia lakukan semasa dia hidup di dunia dahulu. Siapakah yang kenapa Allah menjadikan kematian? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa Allah menjadikan kematian dan kehidupan? Ialah untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, dan dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi begitulah Allah nak menguji, tengok siapakah makhluknya yang paling baik, ataupun ada juga makhluknya yang tidak baik, tetapi Allah pula Maha Pengampun. Jadi kalau orang yang pernah melakukan kejahatan, misalnya semasa dia hidup di dunia ini, tetapi dia sempat bertaubat kepada Allah, minta Tuhan ampunkan segala kesalahan yang dia buat, insya-Allah Tuhan akan mengampunkannya. Kerana segala-galanya itu di bawah kuasa Allah. Sebab tu dia kata khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk nak menentukan ataupun nak melihat siapakah ahsanu amala, yang paling baik amal dia, yang paling baik perbuatannya, yang paling baik akhlaknya. Begitulah. Itu tujuan Allah menjadikan kehidupan dan kematian. Bukan dijadikan kehidupan sampai bila-bila tidak ada kematian. Tidak. Lepas hidup sekian-sekian lama yang Tuhan tentukan, maka orang itu akan mati. Tujuan Allah beri dia hidup, bagi dia mati, untuk nak melihat siapakah di antara orang-orang yang dia beri itu yang paling baik amalannya. Itu dan dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Walaupun begitu, katalah seseorang itu dia berbuat jahat, tetapi kalau dia memohon ampun, insya-Allah Tuhan akan mengampunkannya. Kerana hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tak tahu, walaupun kita kata dia tu jahat, tengok di akhirat esok jenuhlah dia. Tak mesti, tak semestinya. Kerana Allah yang akan menentunya. Walaupun katakanlah dia buat jahat,
tetapi oleh kerana dia sempat meminta ampun daripada Allah, maka Allah akan mengampunkannya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Tuhan menjadikan kehidupan dan juga mematikan makhluknya. Untuk nak menetapkan di akhirat besok, baru ditetapkan manakah yang paling baik untuk orang tersebut. Jadi Allah yang mencipta kematian dan kehidupan untuk nak menentukan siapakah yang akan mendapat kebaikan. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha penyayang. Itu ayat yang kedua. Kita tengok. Okey. Tafsir ringkas. Selepas ayat pertama yang menerangkan tentang kehebatan Allah yang memegang seluruh kerajaan dan juga maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam ayat yang pertama tadi Tuhan memberitahu kata Allah itu maha berkuasa. Allah itulah memiliki kerajaan, dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu ayat yang pertama. Ayat kedua ini mula menguraikan salah satu tanda kekuasaan Allah, iaitu penciptaan kematian dan kehidupan. Jadi ayat yang pertama tadi Allah menceritakan Allah itu maha berkuasa. Masuk kepada ayat yang kedua, baru dia ceritakan maha kuasa yang macam mana. Maha kuasa boleh menjadikan kehidupan, menetapkan kehidupan bagi orang ke, bagi apa-apalah makhluk, ataupun mematikannya. Itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ayat ini mengajak manusia merenungi dan memikirkan rahsia di sebalik kejadian hidup dan mati, termasuklah hikmah di sebalik perencanaan Allah dan ujiannya agar manusia dapat melihat dan memahami kebesaran kuasa Allah. Jadi ayat ini, ayat yang nombor 2 yang kita baca tadi ni, mengajak manusia merenungi dan memikirkan rahsia di sebalik kejadian hidup dan mati. Apa yang ada di sebalam di dalam kehidupan, misalnya dia hidup, dia boleh tengok itu, buat ini, sama ada baik ataupun jauh, itu hidup. Dan mati pula besok nanti dia akan dapat lihat, apabila dia dibangkitkan semula, dia akan lihat apakah hasil daripada perbuatannya semasa dia di dunia dahulu. Dan ujiannya agar manusia dapat melihat dan memahami kebesaran kuasa Allah. Selepas tengah tu, lepas dia bangkit besok, baru Allah, silapnya aku di dunia dulu buat macam ni, barulah dia nak mengakui keagungan Allah. Jadi kalau orang yang macam itu orang yang rugilah. Di akhirat baru dia mengaku tentang kekuasaan Allah. Baik. Kebijaksanaan dalam mengatur segala urusan dan kesempurnaan pentadbirannya. Jadi hidup dan mati ini, hidup kemudian diikuti oleh mati, itu adalah untuk mengatur segala urusan dan kesempurnaan di dalam pentadbirannya, pentadbiran Allah. Baik. Yang kedua, dialah yang telah mencipta atau khalaqa kematian dan kehidupan. Ayat tadi juga menceritakan Allah lah yang membuat mencipta kehidupan, dan selepas itu mencipta pula kematian untuk seseorang atau sesuatu lah. Baik. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebahagian ulama bahawa kematian dan kehidupan juga adalah suatu bentuk makhluk yang wujud kerana diciptakan oleh Allah. Jadi antara sifat makhluk yang Tuhan ciptakan itu, dia akan berhadapan dengan kehidupan dan juga akan berhadapan dengan
kematian. Kemudian di akhirat esok dia akan dibangkitkan semula untuk nak melihat sendiri apakah yang telah dia lakukan semasa di dunia dahulu. Baik. Ayat ini juga bermaksud Allah lah yang telah menjadikan proses kematian dan kehidupan atau menetapkan masa kematian dan kehidupan seseorang. Jadi hidup dan mati itu Allah yang menciptakannya. Di dunia dia cipta kita untuk hidup, kemudian lepas itu kita dimatikan, kemudian di akhirat esok kita dihidupkan semula untuk kita melihat sendiri apakah kehidupan yang macam mana telah kita buat dahulu, betulkah, salahkah. Itu semuanya akan dapat dilihat setelah seseorang itu mati dan dia dibangkitkan semula nanti. Yang ketiga, dalam ayat ini Allah menyebut kematian dahulu. Khalaqal mauta wal hayata. Dia sebut mati dulu. Sepatutnya biasanya orang sebut hidup dulu, lepas itu baru mati. Tapi di dalam ayat ini khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang mencipta kematian dan kehidupan. Kenapa Allah bagi tahu tentang kematian dahulu, lepas itu baru Allah kata kehidupan? Kita tengok dalam ayat ini Allah menyebut kematian dahulu diikuti dengan kehidupan. Mati ataupun al-maut di sini bermaksud tanpa kehidupan yang merangkumi fasa sebelum kelahiran dan selepas kehidupan. Jadi mati di sini bermaksud tanpa kehidupan, yang merangkumi fasa sebelum kelahiran. Masa kita lahir, sebelum kita lahir dahulu ataupun sebelum kita diwujudkan oleh Allah, Allah telah pun mencipta siap-siap dah. Orang ini akan hidup dan nanti pula orang ini juga akan mati, ya. Baik. Di sini bermaksud tanpa kehidupan yang merangkumi fasa sebelum kelahiran dan selepas kehidupan seseorang manusia. Sebab itu Allah cakap tentang mati dulu. Khalaqal mauta wal hayata. Sepatutnya dia kata khalaqal hayata wal mauta, tapi Allah sebut khalaqal mauta wal hayata. Dia sebut mati dulu, baru dia sebut hidup dulu. Sepatutnya sebut hidup dulu, lepas itu baru disebut kematian. Baik. Dalam ayat ini Allah menyebut kematian dahulu diikuti dengan kehidupan. Mati al-maut di sini bermaksud tanpa kehidupan yang merangkumi fasa sebelum kelahiran dan selepas kehidupan. Mana selepas mati seseorang manusia. Manakala hidup al-hayah pula meliputi kehidupan di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Tengok sebab itu pada Allah sebut kehidupan dahulu. Kematian dahulu, al-maut. Patu wal hayah. Sebab al-maut mula-mula hidup, lepas tu dia mati. Lepas tu Tuhan hidup balik, lepas tu tak ada dah kematian. Baik. Manakala hidup pula meliputi kehidupan di alam dunia dan kehidupan di dalam akhirat. Jadi kehidupan merangkumi dua masa, iaitu kehidupan di dunia dan juga di kehidupan di akhirat. Baik, habislah. Seterusnya ayat ini menjelaskan bahawa Allah menjadikan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapakah makhluk ciptaannya yang paling baik amalannya. Allah sebut mati, hidup dan mati itu tujuannya ialah untuk menguji siapakah makhluk manusia, makhluk ciptaannya yang paling baik dalam amalannya. Allah cakap dah mati dan hidup, ataupun hidup dan mati, kerana Allah nak cari nanti siapakah hambanya yang telah berbuat baik. Kalau dia baca betul-betul ayat ini, Allah yang mencipta kematian, Allah yang mencipta kehidupan,
maka dia akan beriman, dia akan melakukan perbuatan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahawa penilaian amal di sisi Allah adalah pada kualiti amal tersebut, bukan semata-mata pada kuantitinya. Jadi dia kata penilaian amal di sisi Allah adalah pada kualiti. Kualiti ini bentuk kebaikan dia, bukan dia kuantiti, bukan bilangan berapa banyak kita buat ni. 10 kata kita buat yang baik, kita buat kejahatan sikit saja, bukan untuk itu. Dia nak kuantiti, cara dia hidup itu, kebaikan dia macam mana, dan begitu juga apabila dia hidup di akhirat nanti, dia akan tahulah bentuk kehidupan yang dia lalu di dunia itu betul ataupun salah. Ya. Ayat ini menunjukkan bahawa penilaian amal di sisi Allah adalah pada kualiti amal tersebut, bukan semata-mata pada kuantiti bilangan. Dia buat macam semayang 30 kali semasa dia hidup misalnya. Bukan dia nak sakat itu, tapi dia nak muji macam mana dia solat, tujuan dia solat. Jadi dia nak kualiti dia, bukan kuantiti, bukan berapa banyak, tapi dia nak tengok sejauh mana kebaikan amal ibadat yang dilakukan oleh seseorang hambanya. Bukan semata-mata pada kuantitinya. Kerana dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Allah tak sebut kata yang paling banyak amalnya. Tuhan kita kata dialah yang akan mencipta kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk nak menguji sejauh manakah kebaikan yang kamu buat. Jadi sejauh mana, bukan aku buat puasa 10 tahun misalnya, tapi Allah nak menguji puasa yang kita buat semasa hidup dulu sangat baik, betul misalnya. Yang pentingnya ialah kualitinya. Kuantitinya tu letak di nombor 2 sajalah. Berapa lama dia puasa, berapa kali dia pergi haji misalnya. Itu kuantiti, ya, bilangan dia. Tapi yang paling mendapat penilaian di sisi Allah ialah kualiti dia, kedudukan dia macam mana, amal yang dia buat dulu baik ataupun tidak. Kerana di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, sebab Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat cipta kematian dan kehidupan nak dapat tahu manakah kebaikan, bentuk yang macam mana yang yang dibuat oleh seseorang. Bukan dia nanti banyak mana, 1000 kah, 2000 kah, berapa kali dia pergi haji, 3 kali kah, 4 kali kah, tak pergi langsung kah. Itu kuantiti, bilangan, bukan nak menentukan itu. Yang dia nak tentu, kalaupun dia sekali sahaja dia pergi buat haji, tapi dengan penuh tata cara yang baik seperti yang dikehendaki, maka walaupun sekali, tapi oleh kerana kualitinya sangat baik, itu yang dikehendaki tadi, ya. Dalam ayat ini tidak menyatakan yang paling banyak amalannya. Tuhan buat hidup dan lepas tu buat mati untuk nak tengok siapakah yang terbaik amalan dia. Dia nak tengok kualiti dia, bukan banyak mana dia buat. Tapi walaupun dia tak sempat buat banyak, sekali saja dia dapat pergi buat haji misalnya, kerana umur dia pendek misalnya, tapi sejauh manakah kualiti haji yang dia kerjakan itu. Bukan berapa kali awak pergi haji, sekali, 3 kali,
Hanya awak berapa kali? Sekali, bukan nak menguji banyak kali, tapi kualiti. Walaupun sekali, tapi kualiti yang dia buat haji ataupun umrah atau apa-apa kebajikan itu dengan penuh keikhlasan. Itu yang ahsanu amala, yang terbaik dari segi amalannya. Ya. Ya, di akhir ayat ini Allah menyatakan bahawa dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi Tuhan itu Maha Agung, Maha Kuat, Maha Perkasa dan Maha Pengampun juga. Di hujung ayat tu, dua sifat Allah yang ditonjolkan dalam perasa hujung ini, di hujung ayat ini menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Allah itu Maha Perkasa dalam melakukan penilaian dan hukuman. Ini nak menentukan penilaian tentang perbuatan seseorang hamba, Allah yang menentukan. Jadi kita tidak boleh saja bergantung kepada bilangan, tapi kita juga hendaklah menjaga kualiti amalan kita itu. Ya. Berhati-hati dan berdisiplin agar amalan mereka diterima oleh Allah. Kita buat dengan penuh perhatian. Kita puasa ikut syarat-syarat puasa. Niat kita puasa, tujuan kita puasa, macam mana, sejauh mana kita puasa, baik ataupun macam mana, atau sekadar nak orang lain puasa, aku pun puasalah, malu kat orang kalau tak puasa. Macam tu kualiti dia sangat rendah. Sangat rendah. Jadi di samping itu Allah nak melihat kualiti amalan seseorang. Ya, pada masa yang sama Allah juga bersifat Maha Pengampun pada hambanya yang melakukan kesilapan dan sentiasa memohon keampunannya serta berkuasa untuk mentaati perintahnya. Jadi Allah juga Allah juga bersifat Maha Pengampun. Jadi kalau seseorang hamba tu, kalaupun dia buat kesilapan misalnya, tapi dia minta maaf kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan perasaan dia, maka insya-Allah orang itu akan diberi pengampunan. Baik. Biar kau. Okey, takat tu dululah dua ayat yang saya dapat bawa malam ini, ya. Nanti saya akan sambung lagi, mungkin tiap-tiap kali itu dua ayat. Kalau tidak jadi panjang. Jadi saya berharap walaupun dengan secara cepat saya bercakap, harap tuan-tuan dapat memahamilah dua ayat daripada surah Al-Mulk ini, insya-Allah. Itu sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.